Pertama, majoriti 2/3. Jadi bila kita cerita majoriti 2/3, kita merujuk kepada dengan mudah kita boleh buat congkakan di Dewan Rakyat apabila kita kira jumlah kerusi dalam blok pembangkang dan jumlah kerusi dalam blok kerajaan. Jadi dari susunan kerusi kita boleh lihat siapa ada majoriti banyak mana. Kita kira dalam kerajaan cukup. So sekarang selepas Syed Saddiq meminta untuk dipindah ke blok pembangkang, kalau kita buat congkakan di Dewan Rakyat, kerajaan atau blok kerajaan hanya ada 111 kerusi. 147 kerusi. Kurang satu untuk majoriti 2/3. Jadi blok kerajaan terdiri daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan seluruh MP Sabah dan seluruh MP Sarawak, jumlahnya 147. Blok pembangkang pula terdiri daripada Perikatan Nasional dan MUDA. Perikatan Nasional ada 74 kerusi, MUDA ada 1 kerusi, jadi 75. Jadi kalau kita kira blok kerajaan 147 memang tidak cukup untuk 2/3. 2/3 memerlukan 148 kerusi. Jadi 147 tidak cukup untuk 2/3. Dan untuk kerajaan, tarik siapa-siapa untuk masuk ke blok kerajaan untuk mencukupkan 2/3 sudah tidak mungkin, kerana selain MUDA yang ada dalam pembangkang adalah Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional tidak mungkin akan kerjasama dengan kerajaan. So pendek kata, bila kita kira, kita buat congkakan kerusi, kerajaan tidak ada majoriti 2/3. Itu betul. Tetapi bila masuk babak undian, kita perlu bezakan antara undian-undian yang berlaku. Adakah ianya undian-undian yang tidak melibatkan 2/3 dan adakah ianya undian-undian yang melibatkan 2/3? Baik, jika anda hendak usulkan rang undang-undang atau perkara-perkara lain, tidak perlu majoriti 2/3, ianya perlu majoriti mudah. Sebaliknya, jika diusulkan pindaan perlembagaan perkara-perkara tertentu, khususnya melibatkan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu dan persempadanan semula dan sebagainya, semuanya memerlukan undian majoriti 2/3. Baik, faham ya? So, pindaan perlembagaan babak-babak tertentu ni semuanya perlu majoriti 2/3, termasuk persempadanan semula. Okey. Baik, tetapi ada orang pula tanya saya, adakah majoriti 2/3 ini berdasarkan jumlah MP yang hadir ataupun jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat? Baik. So katakan masa pengundian dilakukan berhubung dengan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara berkait dengan persempadanan semula. Maaf ya, katakan undian dilakukan sebagai contoh, saya beri contoh bincang. Kita bincang perkara yang anda mudah faham. Kita contoh berkait dengan hak istimewa orang Melayu sebagai contoh. Okey, ataupun perkara yang berkait dengan yang memerlukanlah 2/3 untuk pindaan perlembagaan. Ya. So bila nak pindah perlembagaan itu, mereka nak buat undian, ya. Kemudian ianya memerlukan 2/3. Adakah ianya bergantung kepada jumlah kerusi di Dewan Rakyat, iaitu 222 kerusi, ataupun adakah ianya bergantung kepada MP yang hadir? Katakan 100 MP hadir pada hari itu, undian dibuat, 60 MP sokong, 40 MP tak sokong, ataupun 2/3 daripada 100 ialah 67, 2/3 ya. Katakan cukup 2/3 daripada MP yang hadir sokong dan selebihnya tak sokong. Ini berdasarkan MP yang hadir itu 100. Jadi daripada 100 MP yang hadir, cukup 2/3, iaitu 67 sokong dan lain tak sokong. Adakah itu bermakna perlembagaan boleh dipindah? Tidak. Tidak. Untuk pindaan perlembagaan yang memerlukan majoriti 2/3, dia berdasarkan 222 kerusi. Jadi jika Dewan tak cukup quorum atau jika mereka tidak dapat 2/3 daripada 222 kerusi untuk sokong,
pindaan tidak boleh dilakukan. Okey, itu anda perlu faham. Tetapi kalau sekadar rang undang-undang sebagai contoh, rang undang-undang, satu rang undang-undang dibentangkan, kemudian pada bacaan pertama dibuat undian, bacaan kedua dibuat undian, bacaan ketiga dibuat undian sebagai contoh, dan 100 MP hadir. So dalam bacaan kedua 60 MP sokong, 40 MP tak sokong rang undang-undang itu. Dan pada bacaan ketiga sama juga, 6 MP sokong, 40 MP tak sokong, 100 hadir. Adakah rang undang-undang itu lulus? Lulus. Sebab rang undang-undang pertama tak perlu 2/3, kedua majoriti dikira bukannya daripada jumlah kerusi Dewan Rakyat tetapi daripada jumlah MP yang hadir. So kalau 100 MP hadir, 60 sokong, 40 tak sokong, rang undang-undang itu lulus. So beza dengan kes-kes pindaan perlembagaan yang memerlukan 2/3. Kes-kes pindaan perlembagaan yang memerlukan 2/3, kalau 100 MP hadir, memang tak boleh, sebab ianya memerlukan 2/3 berdasarkan jumlah kerusi Dewan Rakyat. Faham tak? So ini ramai saya kira tak faham. Ada lagi saya nak bincangkan berkenaan dengan undi tak percaya terhadap PM. Tapi sebelum saya sampai ke situ, kita lihat kes Syed Saddiq. Syed Saddiq sekarang sudah masuk ke dalam blok pembangkang. Jadi kalau dari sudut kiraan kerusi, memang kerajaan tidak ada majoriti 2/3. Tetapi katakan satu percubaan untuk pindah perlembagaan dilakukan yang memerlukan majoriti 2/3. Boleh tak ianya dijayakan? Boleh. Katakan undian dibuat dan seluruh dalam kerajaan hadir, maknanya 147 MP kerajaan semuanya hadir. Kemudian bila mereka buat undian, tiba-tiba 1 MP dari pembangkang atau 2 MP dari pembangkang dia setuju dengan pindaan itu, maka dia undi, dapatlah 2/3. Jadi 2/3 tu berdasarkan undian, bukan berdasarkan congakkan kerusi. Walaupun congakkan kerusi tu blok kerajaan hanya ada 147, tak cukup 2/3, tetapi bila satu pindaan perlu dilakukan, dia masih boleh diundi dan tidak ada apa-apa yang menghalang mana-mana MP daripada blok pembangkang untuk menyokong pindaan itu. So undian 2/3 untuk pindah perlembagaan persekutuan adalah berdasarkan jumlah kerusi Dewan Rakyat dan juga berdasarkan undian. Bukan sekadar anda kira blok kerajaan ada 147, oh sorry lah, tak payah undi, memang tak dapat. Tak boleh. Daripada congakkan kerusi, memang kerajaan tidak ada 2/3. Tetapi bila nak buat pindaan perlembagaan yang memerlukan 2/3, ianya berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat, 2/3 daripada jumlah kerusi yang ditentukan menerusi undian. Ya, saya ulang, ianya berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat, iaitu 2/3 daripada jumlah kerusi. Jadi untuk pindah perlembagaan perlu persetujuan 2/3 daripada 222 MP yang ditentukan menerusi undian. Jadi bila berlaku undian, tak salah tiba-tiba Syed Saddiq bangun, okey, babak ni saya setuju. Boleh jadi juga pindaan perlembagaan, boleh jadi juga persempadanan semula. So ini anda perlu faham. Baik, so kita dah bincang perkara yang memerlukan 2/3, apa maksud 2/3, dan perkara yang tidak memerlukan 2/3, dan majoriti mudah, apa maksud majoriti mudah, dan kes rang undang-undang tidak memerlukan ia berdasarkan MP-MP yang hadir sahaja. Okey, baik. Now, undi tidak percaya terhadap PM. Apabila katakan diusulkan usul undi tidak percaya, kemudian usul itu dibenarkan dan undian dibuat. Jadi adakah undian itu berdasarkan kerusi-kerusi dalam Dewan Rakyat? Jadi adakah PM untuk berjaya kekal sebagai PM, dia perlu berjaya dalam undi tidak percaya? Jadi jumlah yang tidak percaya PM perlu kurang daripada jumlah yang percaya PM. Maknanya undi tidak percaya itu
kita perlu 112 untuk singkirkan PM. Perlu majoriti mudah untuk singkirkan PM. Jadi adakah majoriti mudah itu berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat? Tidak. Ianya berdasarkan MP yang hadir. So katakan 100 MP hadir. Usul undi tidak percaya diluluskan dan undi tidak percaya dilakukan. Daripada 100 MP itu 60 MP tidak percaya kepada Anwar. Maka Anwar kena letak jawatan. Bukannya berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat. Maknanya ia tidak memerlukan 112 MP. Ia berdasarkan MP yang hadir. Okey. Tetapi katakan usul undi tidak percaya ditolak. Kemudian satu rang undang-undang dibentangkan. Contohnya rang undang-undang perbekalan atau bajet sebagai contoh. Dan pada bacaan kedua atau ketiga ianya ditolak. Maknanya undian dibuat dan tidak cukup, kerajaan tidak cukup majoriti. Apa yang akan berlaku? Okey, bila undian itu dibuat, kerajaan memerlukan majoriti bukan berdasarkan jumlah kerusi Dewan Rakyat, tetapi berdasarkan MP yang hadir. So katakan 100 MP yang hadir, kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya 51 MP untuk sokong rang undang-undang itu pada bacaan kedua dan ketiga untuk kekal dalam, supaya kerajaan itu boleh kekal. Jika undian dibuat dan kerajaan tidak berjaya dapat 51 MP untuk sokong atau undi sokong rang undang-undang itu, maka Perdana Menteri dikira tidak ada sokongan majoriti. Ianya serupa dengan undi tidak percaya. Dan bila berlaku keadaan itu, maka Perdana Menteri perlu letak jawatan atau dia boleh usulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. So, undi tidak percaya sama ada usul itu dilakukan secara langsung ataupun ianya secara efektifnya berlaku apabila rang undang-undang gagal pada bacaan kedua atau ketiga, bukannya bersandar kepada jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat, ya, ianya bersandar kepada MP yang hadir. Saya harap anda faham sedikit sebanyaklah perkara ini. So memang mudah sebenarnya, ya, memang mudah dalam keadaan Syed Saddiq sudah keluar ni untuk kerajaan ditumbangkan. Ini secara analisa saya beritahu, bukan harapan saya. Sebab kita lihat pada awal selepas PRU 15, kecenderungan Sabah dan Sarawak ialah bersama Perikatan Nasional. Tetapi oleh kerana Sabah dan Sarawak lihat Barisan Nasional dengan Anwar memang boleh bentuk kerajaan, jadi mereka ingin jadi sebahagian daripada kerajaan. Tetapi sekarang bila Syed Saddiq dah keluar, Barisan Nasional dan PH dengan sendirinya tak cukup majoriti mudah. Jadi Sabah dan Sarawak ada pilihan, sama ada mereka nak kekal dengan kerajaan atau mereka nak bersama Perikatan Nasional tubuh kerajaan baru. Dan untuk itu ada dua perkara yang boleh berlaku. Sebenarnya ada banyak perkara boleh berlaku, tapi kalau kita lihat dari sudut Dewan Rakyat, ada dua perkara. Satu, mereka usulkan undi tidak percaya, dan apabila hari undian itu berlaku pada bulan Oktober, ianya berdasarkan MP yang hadir. Kalau lebih separuh MP yang hadir kata tak percaya kepada PM perlu letak jawatan. Ataupun rang undang-undang yang berkaitan pada bacaan kedua dan ketiga tak dapat, PM gagal dapat majoriti. Maknanya tak cukup 51% sokong rang undang-undang itu pada bacaan kedua atau ketiga, kerajaan boleh tumbang. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.